Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, adapun syarat niat itu 7 perkara. Niat dalam sembahyang. Pertamanya niat di dalam hati. Kerana hati itu mahallun niyah, tempat berlaku niat. Adapun niat di mulut secara lafaz itu sunat. Keduanya Islam. Kerana orang kafir tidak dipanggil bukan ahli niat. Jadi kalau orang kafir berniat untuk buat ibadah sama ada sembahyang ataupun puasa pun tidak sah. Selepas dia masuk Islam, pahala yang dia buat berkaitan puasa dan sembahyang waktu kafir tidak ada. Kerana ketika itu tidak sah, kerana dia bukan ahli niat. Jadi syarat ahli niat mestilah dia itu kafir, mestilah dia itu Islam. Ketiganya mumayyiz. Kalau niat tersebut berlaku kepada orang yang bukan mumayyiz, maka tidak sah ibadat dia. Kerana orang yang bukan mumayyiz juga bukan ahli bagi niat. Maka sebab itu orang yang bukan mumayyiz tidak sah ibadat dia. Keempatnya aqil, orang yang berakal. Juga sama, orang gila bukan ahli bagi niat. Jadi kalau gila tersebut dia semayang sekalipun, dia dalam keadaan tidak sedar diri, dia semayang, dia berniat, tak sah juga. Dan dia pun tak berdosa sebab dia gila. Kelimanya membezakan qada daripada adaan. Hak ni syarat niat yang sunat, bukannya wajib. Kerana membezakan antara qada dengan ada bukan syarat niat. Niat qada dengan adaan tu sunat saja. Cumanya kalau dia niat juga. Kalau dia niat juga, pastikan kena niat dengan betul, barulah jadi syarat. Kalaulah dia tu nak semayang adaan tunai, dia pergi niat qadaan, tapi niat qadaan tu nisbah qasad sama makna dengan adaan, hak tu sah. Sebab qadaan dengan adaan maknanya sama dari sudut bahasa Arab. Tapi kalau dia nak buat sembahyang tunai, dia sengaja pergi qasad qada dengan makna qada sungguh, bukan qada dengan makna sama maksud dengan tunai, qada sungguh, maka hak tu tidak sah. Kerana ada tala'ub, bermain-main dalam ibadat. Begitu juga kalau dia tu nak sembahyang tunai, dia nak sembahyang tunai, dia tengok gelap lagi, subuh lagi, dia pun sembahyanglah adaan. Tapi tengok jam, loh, rupanya dah habis dah waktu subuh. Hak tadi dia sembahyang tu habis dah waktu subuh.
Patutnya niat qadaan lah, bukan adaan. Adakah sah sembahyang dia? Sembahyang dia sah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia ingatkan zahir waktunya ialah masih subuh lah. Dia pun niat adaan. Rupa-rupanya keluar waktu dia. Tetap sah sembahyang dia, tidak perlu qada semula, tidak perlu i'adah semula. Itu berkaitan qada dan ada. Lepas tu terbaliklah, kalau qada nak sembahyang qada dia pilih ada. Terbalik tadi tu. Tadi kita buat contoh kalau nak sembahyang adaan. Keenamnya, muqaranahkan, menyertakan niat pada awal takbir, iaitu awal takbir alif Allah. Muqaranah niat, adakah mesti syarat pada alif Allah? Tidak syarat. Syarat pada alif Allah kalau kita nak buat muqaranah haqiqiyah, daripada alif sampai ra akbar wajib mesti ada niat. Itu kalau kita nak buat muqaranah haqiqiyah, dan yang merupakan itu pandangan mu'tamad lah. Cuma ada pendapat yang kedua, muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah kalau kita buat tidak syarat pada alif akbar, bahkan mana-mana daripada Allahu akbar boleh, harus. Ketujuhnya, jangan berpindah niat itu. Jangan berpindah dengan makna tidak ada sarif, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia berpindah daripada niat asal. Putus sembahyang ke, ta'liq niat ke, apa-apalah. Dia nak sembahyang di tengah rakaat ketiga, dia pun putus sembahyang, dia nak pergi makan. Batal. Niat tu tersebut telah batal. Bila niat batal, maka rukun tak ada. Bila rukun tak ada, batal sembahyang. Tu niat. Adapun syarat qiyam, qiyam ni berdiri betul. Itu satu jua. Bila kata satu jua, tak ada dua, tak ada tiga, satu lah. Iaitu satu tu berdiri sekira-kira betul tulang belakang. Jangan cenderung tu belok. Okey. Untuk qiyam ni dia ada disebut qiyam ni ada syaratnya, iaitu mesti berdiri betul. Qiyam ini hanya berlaku qiyam ini bermula berlaku daripada awal takbiratul ihram menurut ijma' ulama, bagi orang yang mampu sahaja dan dalam sembahyang fardu sahaja. Sama ada fardu tu sembahyang yang dinazarkan, ataupun sembahyang fardu, ataupun sembahyang jenazah, dia panggil fardu kifayah, ataupun sembahyang yang macam fardu. Sembahyang yang macam fardu, contoh sembahyang i'adah. I'adah tu bukan i'adah yang batal kan? I'adah ni ada dua. I'adah daripada sembahyang yang telah batal, dengan i'adah daripada sembahyang yang telah sah. Yang kita maksudnya macam fardu ni, i'adah yang sudah sah. Maknanya contoh kita sembahyang zuhur, sah dah. Tengok-tengok kita pergi Uniza ke mana ke, ada orang sembahyang Jumaat lagi, kita pun sembahyang lagi. Sembahyang tu sembahyang i'adah. Tu sunat, tapi perlu niat, perlu berdiri juga, sebab dia macam fardu. Dan niat pun fardu lah, sebab kita sembahyang zuhur. Walaupun i'adah tu sendiri sunat. Begitu juga sembahyang budak-budak untuk sembahyang fardu. Sembahyang budak-budak nak sembahyang fardu wajib juga berdiri untuk sahkan sembahyang dia. Budak-budak hak mumayyiz lah. Walaupun dia tak wajib sembahyang, tapi nak sempurnakan dan sah sembahyang yang dia buat tu perlu berdiri juga kalau sembahyang fardu. Walaupun sembahyang fardu tidak wajib atas dia kerana belum baligh. Kemudian kalau orang tersebut mampu berdiri, maka wajib berdiri. Berdiri sini mampu dengan makna sama ada dia mampu dengan kuasa dia sendiri untuk berdiri, ataupun dengan minta tolong orang lain. Orang tolong orang lain papa, dia berdiri wajib boleh tolong. Walaupun kena bayar sekalipun, bayar dalam keadaan dia mampulah, dia bayar. Wajib bayar untuk dia boleh berdiri kalau ada orang nak tolong. Ataupun dia tu berdiri atas tongkat ke, ikutlah. Asalkan ada berdiri, pegang dinding ke, pegang tiang ke, asalkan boleh berdiri, itu dia panggil kategori orang yang mampu berdiri. Bukan mestinya mampu berdiri ni kena berdiri
berdiri dia punya sendiri, diri dia sendiri. Bahkan kalau ada bantuan, wajib guna bantuan tersebut. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih daripada riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Hendaklah kamu sembahyang berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu sembahyang duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Maka kalau kamu tak mampu, maka hendaklah sembahyang di atas rusuk, iaitu mengiring. Itu hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat An-Nasa'i dia tambah lagi, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau kamu tak mampu, maka hendaklah sembahyang terlentang. Itulah tertib-tertib dalam sembahyang, kaifiat macam mana kita sembahyang. Hamba ni guna page takut guna profile sendiri mampu betul. Cuba tengok. Sebab pelik. Okey, kemudian apa tadi tak ingat. Jadi riwayat Nasa'i dia tambah fa illam yastati', bukan dia tambah, Nabi SAW dia riwayat Nasa'i, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Maka jikalau kamu tak mampu untuk mengiring, maka hendaklah kamu tidur terlentang. Itu dari sudut berdiri. Kemudian syarat dia sebut tadi bahawasanya mestilah dia berdiri betul. Yakni berdiri betul dan berpijak dua kaki atas tanah. Tu berdiri. Tu dia panggil, kalau ilmu maqulatul kaif. Maqulah al-kaif. Kaif tu macam mana. Bagaimana tu? Dia dalam keadaan berdiri. Berdiri tu kita tahu keadaan begini, ini berdiri. Tapak kaki berada di bawah, pijak tanah, tegang dah. Betul tulang rusuk atau betul belakang dia, tu dia panggil berdiri. Tu berdiri, syarat dia mestilah tegak tulang belakang. Jadi kalau dia bersandar kepada sesuatu, sah, boleh, tak ada masalah. Walaupun andai kata kalau kita cabut tempat dia sandar tu, dia akan jatuh sekalipun, kerana masih ada namanya qiyam, masih ada namanya berdiri. Tetapi kalau dia tu mampu untuk berdiri macam biasa, dia pergi sandar kot tiang, hukum dia makruh. Dia mampu berdiri macam biasa, berbetulan dengan tiang masjid belakang dia, dia pun sandar lah, maka hukum dia adalah makruh. Seperti mana makruh dia berdiri di atas zahir tapak kaki. Tapak kaki macam ni, dia berdiri, ni tanah, ni tapak kaki. Tapak kaki dia pergi berdiri gini. Dia berdiri terbalik. Boleh berdiri kalau boleh, tak ada masalah, tapi makruh. Enaknya batin kaki, bukannya zahir kaki. Kemudian tidak boleh juga berdiri tersebut condong. Tu dia kata tadi, jangan cenderung, yang ni jangan condong. Yang ni sama ada condong tersebut ke kanan ke kiri ke, sekira-kira tidak dinamakan berdiri. Kalau condong tadi tu masih lagi nama berdiri. Dah condong tu buat apa? Condong tu kerana memang jenis macam tu, memang berdiri dia memang jenis bengkok sikit. Tu tak ada apa. Tu tak ada apa. Tapi kalau dia tu condong tu memang sengaja buat, ataupun bukannya sebab memang begitu, bahkan boleh je nak berdiri betul, dia sengaja buat begitu, tu tidak sah lah berdiri begitu. Jadi kalau seorang tu tak mampu untuk berdiri tegak, melainkan kena tunduk sikit, maka tunduk sikit tu sah lah bagi dia. Tunduk sikit tu sah lah bagi dia, kerana itulah kadar kemampuan yang dia boleh buat. Kerana dia panggil apa atas kaedah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur, perkara yang mudah, itu la yasqutu, tidak gugur, bil ma'sur, dengan perkara yang payah. Al-maisur, benda yang mudah. Apa yang mudah bagi dia? Dia berdiri dalam keadaan bongkok sikit. Hak tu dia buatlah. La yasqutu bil ma'sur, benda yang mudah tadi dia buat tu tidak akan gugur dengan sebab payah. Payah nak berdiri, yang mudahnya apa? Bongkok sikit. Bongkok sikit tu dituntut atas dia. Tu.
Cumanya kalau dia ni peseng, kalau berdiri tu bongkok sikit, kalau nak rokok tu kena rokok lebih lagi ya. Kena tunduk lebih lagi. Kalau dia mampu. Kalau dia mampu tunduk lebih lagi, kena tunduk lebih lagi ketika rokok supaya dapat bezakan antara qiyam yang dia tunduk sikit tu dengan rokok. Tapi kalau dia tak mampu, maka cukuplah i'tidal, qiyam, rokok dia tu dia bezakan dengan niat. Dia bezakan dengan niat. Memang peseng bongkok belaka dah. Bongkok dah tua dah. Diri pun bongkok, rokok pun bongkok, nak tunduk lagi pun tak boleh dah. I'tidal pun bongkok juga. Memadalah tiga-tiga ni dia bezakan dengan niat. Tu perbahasan berdiri. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu 10 perkara. Pertamanya memeliharakan hurufnya, huruf takbiratul ihram, daripada Allah sampai akbar. Jangan kurang daripada 8 huruf. Dah kalau lebih, sekali kita bahas. Kalau lebih lagu mana? Keduanya memeliharakan i'rab daripada takbiratul ihram, iaitu baris Allahu akbar, bukan Allah akbar ke Allahi akbar ke. Ketiganya memeliharakan tasdidnya, tasdid takbir Allah dekat Allah. Situ ya. Keempatnya memeliharakan tertibnya, tertib takbir Allah dulu baru akbar, bukannya akbarullah. Kelimanya mualat, mestilah bersambung, bukannya Allah wakah sah tarik nafas akbar, hak tu tidak sah. Adapun saktah sehari kita akan bahas. Keenamnya takbir itu tatkala betul berdiri pada orang yang tiada uzur. Takbir itu tatkala betul berdiri pada orang yang tiada uzur, orang yang mampulah. Orang yang mampu berdiri maka dia wajib takbir ketika berdiri. Tidak boleh takbir ketika dalam keadaan selain berdiri. Ketujuhnya jangan disebut takbir tadi kemudian daripada ha itu berhubung dengan waw, iaitu seperti Allahu akbar. Dia kata apa? Jangan disebut nyonya seorang lah, kemudian ini selepas daripada ha itu. Ha mana tu? Ha hu tu. Ha pada Allahu berhubung dengan waw, seperti Allahu akbar. Dia nak kata begitu, bukan tambah huwa. Dia nak kata Allahu akbar, seolah-olah kita ada waw lepas daripada hu. Itu tidak sah. Kedelapannya jangan menambahi tasdid. Jangan tambah tasdid satu ya, Allahu. Jangan beri tambah dekat ba ke Allahu akbar. Allahu akbar. Itu tambah tasdid. Ataupun mat Allahu akbar, tidak sah. Kesembilannya jangan ditambahi alif kemudian daripada ra akbar, Allahu akbar, tak sah. Kesepuluh hendaklah nyata pada lidahnya, lidah seorang 8 huruf, iaitu memperdengarkan bacaan dia di telinga dia, sehingga nyatalah ke-8 huruf Allahu akbar. Itu dalam kitab kita. Jadi takbir itu wajib dilaksanakan kerana berdasarkan hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Benda yang mengharamkan sembahyang tu ialah takbir, iaitu mengharamkan benda sebelum sembahyang. Asalnya halal kemudian haram. Bila? Dengan takbir. Wa tahliluha wa tahlilus salah at-taslimu. Dan menghalalkan sembahyang itu dengan taslim, dengan salam. Ya, tahlil dalam bab fiqh ni ada 3. Pertamanya tahlil dalam sembahyang. Sebelumnya haram, kemudian nak halal semula. Hak tu dia panggil tahlil, istilah dia. Iaitu dengan salam kalau dalam sembahyang. Yang kedua tahlil dalam bab haji umrah. Asalnya ihram, benda-benda haram tak dibuat, kemudian tahlil dengan apa? Cukur. Kita panggil sebagai tahallul.
Yang ketiga ialah orang yang bercerai tolak bain, tolak 3. Nak nikah semula dengan orang yang sama, perlulah terlebih dahulu dia tahlil dengan dia nikah dengan orang lain, setubuh lagi dengan orang lain, cerai, barulah boleh nikah semula. Tu dia panggil at-tahlil. Jadi hikmah kenapa kita bukakan sembahyang dengan takbir tu, kerana supaya orang yang sembahyang dapat menghadirkan kebesaran makna takbir itu, kebesaran makna takbir tersebut, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sehinggalah sempurna bagi orang yang sembahyang tu khusyuk dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu asal hikmah kenapa disuruhkan takbiratul ihram. Jadi dia kata tadi dalam syarat dalam kitab kita ni jangan kurang daripada 8 huruf. Kalau lebih lagu mana? Kalau lebih itu dengan makna kita mensifatkan Allah Ta'ala, kita letakkan na'at, kita letakkan wasaf antara Allah dengan akbar. Contohnya kita letak satu sifat Tuhan, Allahul Jalilu Akbar, Allahu Azza wa Jalla Akbar, 2 sah lagi. Tapi kalau 3 tidak sah. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Akbar, tak sah. 3 dekat atas tak sah. Begitu juga kalau dia buka sembahyang dia dengan tahlil, la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah, tidak sah. Dia kena takbir juga. Ataupun dia Allahu la ilaha illa huwa akbar, tak sah juga. Lebih lajak tu. Dia boleh 2 sifat je, 3 sifat dan ke atas, ataupun 3 kalimah dan ke atas yang memisahkan antara Allah dengan akbar, maka dia mudarat, tak sah. 3 kalimah dan ke atas yang menengahi antara Allah dan akbar, kalau ada tidak sah. Itu kalau letak wasaf. Kalau letak na'at. Kalau letak dhamir pula, letak dhamir tidak sah walaupun satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu huwa akbar, Allahu huwa akbar, itu tidak sah kerana itu letak dhamir. Tu ataupun selain daripada dhamir, contoh kita tukarkan Allah jadi asma yang lain, Ar-Rahmanu Akbar, Allahu A'zam, itu semua tak sah berlaku. Dia mesti Allah dengan akbar, balik ganti dengan benda lain. Ataupun dia takbir Allahu Akbar, kita kata kena apa? Kena mualat, sambung. Kalau wakaf dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qari tidak sah. Allah tarik nafas, akbar, tidak sah. Tapi kalau saktah, apa saktah? Senyap sekejap, Allah Akbar, hak tu sah. Allah Akbar itu sah. Tapi kalau wakaf tidak sah. Kemudian kalaulah dia tidak mampu untuk mengucapkan takbir dalam bahasa Arab, maka wajib dia terjemah. Wajib dia terjemah Allah Maha Besar, gitu. Wajib dia terjemah daripada percakapan bahasa Arab Allahu Akbar tu dengan apa-apa bahasa yang dia kehendak. Tidak boleh dia tukar kepada zikir lain, tak boleh. Mesti dia terjemah. Maka bila dia tak tahu, dia nak tahu, mesti kena belajar. Wajib belajar walaupun kena musafir. Walaupun kena musafir, dia wajib belajar. Yang mana syarat musafir itu ada bekalan lah, macam bab haji. Ada mampu kenderaan, mampu tinggal anak bini, ada nafkah dia, ada bekalan makanan, boleh musafir. Jadi wajib musafir tu untuk dia belajar bab takbir saja. Okey, bila dia wajib mula perlu belajar, khilaf ulama. Bila wajib dia perlu mula untuk belajar takbir dan benda-benda fardu ain yang lain. Bila wajib, bila mula wajib, khilaf ulama. Pandangan yang dikatakan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah, wajib seseorang belajar benda fardu ain ni mula daripada mumayyiz lagi. Mula daripada mumayyiz.
umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tu masuk pafa tu. Tapi kata Syekh Rabi rahimahullah, tak, bukan mumayyiz. Sebab mumayyiz belum lagi ada taklif, bahkan dia wajib mula-mula belajar tu adalah waktu baligh. Tu Syekh Ramli. Cuma kita ni mungkin pakai Syekh Ibn Hajar, lepas tu gesar anak-anak kecil tu pergi kafar tu, belajar benda-benda hak fardu ain yang tahap dia lah. Orang tua pun kena ngaji fardu ain juga, tahap orang tua. Kalaulah orang tersebut bisu, macam mana nak takbir? Kalau orang tersebut bisu, maka dia wajib gerakkan lidah dia saja. Wajib gerakkan lidah. Kalau nak keluar suara, tak ada suara, mungkin tak ada suara, ataupun ada suara tapi tidak berhuruf, maka dia wajib gerakkan lidah kalau mampu. Kalau tak mampu gerakkan lidah, tak mampu keluar lidah, tak mampu gerakkan lidah, maka cukup sekadar dia niat untuk takbir. Dia niat saja takbir. Lesah untuk orang bisu. Kemudian disyaratkan tadi disebut memperdengarkan takbir di diri dia. Memperdengarkan lagu mana? Kita sebut dah beberapa kali. Memperdengarkan takbir ni maksudnya kalau kita pergi tempat yang paling sunyi, kita buka volume yang paling rendah, itulah yang kita baca ketika mana takbir dan rukun-rukun qauli yang lain. Walaupun ada bising sekalipun, sekira-kira kita baca slow situ tak dengar. Walaupun begitu. Sebab takdir kata kipas tu kalau tak ada, kipas helikopter kalau tak ada, kita dengar. Baca takat tu lah, tak payahlah kita jerit-jerit. Begitu jugalah rukun-rukun qauli yang lain, bacaan-bacaan lain. Kemudian ada yang syarat yang tak ada di sini, yang tak disebut di sini, iaitu antara syarat takbiratul ihramnya ialah menghadap kiblat. Mesti hadap kiblat lah, dia tak sebut sini tadi. Hadap kiblat, mendahulukan lafaz jalalah Allah, kemudian baru akbar. Lepas tu apa lagi dia tak sebut? Dia dah sebut dah, dia tak sebut satu lagi. Dia tak sebut banyak lah, banyak tak sebut. Iaitu antaranya yang dia tak sebut ialah dia tidak boleh memanjangkan ba pada akbar. Allahu akbar. Kerana ba akbar itu maknanya gendang. Kalau dia tahu, dia sengaja kufur. Begitu juga tidak boleh lebih bila kita sebut Allah. Tu panjang tu tak lebih daripada 14 harakat. Tak lebih daripada 14 harakat. Dia panggil 7 alif. Kalau lebih daripada 14 harakat, tidak sah takbir tersebut, kena takbir semula. Begitu jugalah takbir intiqalat, tidak boleh lebih daripada 14 harakat. Kalau kita lebih daripada 14 harakat, tak dapat pahala dah takbir tu, tak sah takbir. Takbir intiqalat tu tak sah. Bukan sebenarnya tak sah. Takbir intiqalat yang kita nak buat sunat tu tidak sah. Sebab lebih daripada 14 harakat. 7 alif. Lagi apa lagi tak sebut sini? Dia tak sebut lagi. Tidak mentasydikkan ba. Kita tadi disebut tidak mentasydikkan ba. Disebut rasanya tadi. Tidak mentasydik secara umum lah. Antaranya tidak mentasydikkan ba. Allahu akbar. Kata Syekh Al-Kurdi, Syekh Sulaiman Al-Kurdi rahimahullah, dia salah seorang daripada guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mengarang kitab Sabil Al-Muhtadi di Madinah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia menikah umur 30. Dia mengaji di Banjar, Aling dah, dia umur 30 kahwin. Umur 30 kahwin. Lepas umur 30 kahwin, 30 tu pergi Mekah. Pergi Mekah mengaji 30 tahun pula. Mengaji 30 tahun. Dah umur 60 dah. Lepas mengaji umur 30 tahun, dia pun berasa nak pergi mengaji di Al-Azhar. Jadi dia pakatlah dengan Syekh Abdul Somad Palibani apa semua tu. Dia nak pergi tolak pergi Azhar daripada Mekah. Kemudian bila nak tolak ke Azhar tu, dia singgahlah Madinah. Dia tengok ada Tok Guru Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Dia pun singgah Madinah, ngaji Madinah 2 tahun. 2 tahun tu diploma. Lepas tu 62 tahun dah, dia pun nak berhasrat tolak pergi Al-Azhar. Maka Syekh Sulaiman Al-Kurdi ni dia kata, puak-puak mu ni tak payah pergi dah Al-Azhar. Kalau mu pergi Al-Azhar, tak ada siapa boleh mengajar mu. Mu yang kena mengajar orang di Azhar tu. Maka dia suruh perintah untuk balik ke negeri masing-masing, berkhidmatlah ke negeri masing-masing. Maka Syekh Abdul Somad, Syekh Arsyad Al-Banjari dengan kawan-kawan dia pun baliklah tempat masing-masing. Balik umur 60 lebih.
Tu tak heran lah. Cerita-cerita itu memang tak heran mengaji lama ni. Ada yang mengaji sampai umur 40. Tok Dala rahimahullahu ta'ala baru menikah, tapi sekali menikah banyak. Menikah beberapa orang isteri, satu rumah 4 isteri. Dia bilik asing-asing, rumah besar lah. 4 isteri. Tok Dala sangat jagalah pandangan. Sangat-sangat menjaga pandangan sehingga perempuan malu. Bila nampak Tok Dala ya, dia pun masuk ke dalam rumah. Tengah-tengah menyembang, nampak Tok Dala masuk rumah. Bila Tok Dala nampak perempuan, esok ni datang orang Minang perempuan tu, dia nak kahwin dengan dia. Kalau ternampak seorang perempuan cantik pula, dia pergi Minang, hantar pinangan untuk dia menikah. Tu Tok Dala. Kemudian kata musannif rahimahullah, mana? Apa tadi? Allah. Okey, jadi Syekh Sulaiman Al-Qurdi dia kata, tidak mungkin seseorang itu akan mensabdukan ba kecuali dia membariskan kaf. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia akan jadi tasydid ba, tu tak sah. Lepas tu tidak boleh tambah waw yang mati, Allahu akbar, ataupun baris Allahu akbar. Dalam kitab kita tadi baris Allahu akbar ataupun Allahu akbar, tak sah. Begitu juga tidak sah dia tambah waw sebelum Allah, seolah-olah ataf, nak ataf apa dia pembuka wallahu akbar, tak sah. Tapi kalau salam dia sah lah, wassalamu alaikum warahmatullah, kerana dikira ataf yang sebelumnya. Antara syarat takbir lagi, kalau dia jadi makmum, dia wajib tunggu tu imam habis sampai roh akbar baru dia takbir. Tu kita dah bahas dah. Kalau lah sama-sama takbir, tu imam takbir, makmum pun takbir, atas pandangan mu'tamad tidak sah. Atas pandangan mu'tamad tidak sah kalau sama-sama takbir dengan tu imam. Beza dengan takbir intiqalah. Takbir intiqalah tak ada masalah. Kalau kita cepat dulu pun takbir intiqalah tidak ada masalah. Sebab apa takbir intiqalah? Kalau kita sama-sama dengan tu imam tak ada masalah. Tapi kalau takbiratul ihram kita sama-sama dengan tu imam, batal. Kerana ada kaedah al-in'iqadu yahtatu lahu aktsaru min ghairihi. Al-in'iqadu sah ni yahtatu lebih ihtiyat lahu baginya, bagi in'iqad aktsar lebih banyak min ghairihi. Jadi takbiratul ihram dia untuk sah. Takbir intiqalah bukan untuk sah. Takbir intiqalah untuk buat benda sunat. Takbiratul ihram untuk sahkan sembahyang, dan dia tu rukun. Maka ihtiyat ataupun lebih memperhatikan, lebih ketat syarat pada takbiratul ihram lebih patut berbanding ketat syarat dengan pada takbir intiqalah. Jadi kaedahnya al-in'iqadu yahtatu lahu akthar min ghairihi. Habis. Itu berkaitan dengan takbir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, syarat Fatihah. Mana? Syarat Fatihah itu 8 perkara. Syarat Fatihah itu 8 perkara. Pertamanya, memelihara segala kalimahnya, kalimah Fatihah. Kalimah tu dah tak boleh tukar langsung. Keduanya, memeliharakan segala hurufnya, huruf Fatihah. Makhraj jangan tertukar, makhraj huruf. Ketiganya, memeliharakan segala i'rabnya, i'rab Fatihah, baris kena betul. Kalau baris tak betul, sengaja, hukum dia haram, tapi tidak batal sembahyang kalau tidak mengubah makna. Fiqh ni mudah ya, selagi mana tidak mengubah makna tak batal sembahyang. Cuma dia baca begitu haram lah. Tapi kalau mengubah makna, sengaja buat, batal. Tak sengaja buat, kena ulang balik ayat tu. Kalau tak ulang, dia pergi rokok, batal. Begitu. Dia kena betul semula. Keempatnya, memeliharakan segala tasydidnya, tasydid Fatihah. Tasydid dia kena jaga dalam surah Al-Fatihah tu beberapa perkara. Banyak berbelah-belah.
Kelimanya membaca Fatihah tatkala berdiri atas yang tiada uzur. Jadi kalau seorang tu takbir Allahu Akbar, dia pun terus duduk atas kursi padahal mampu berdiri. Dia baca Fatihah dalam keadaan tidak berdiri padahal mampu berdiri, tidak sah. Bukan tidak sah sebab Fatihah lagi, tak sah sebab tidak berdiri. Itu je. Diri ni wajib diri ketika mampu. Tak mampu baru duduk. Rakaat kedua mampu berdiri, wajib berdiri. Rakaat ketiga mampu berdiri, wajib berdiri. Lengah duduk balik. Mampu berdiri, berdiri balik. Gitu. Bukannya berdiri sedar, dah sampai ke salah. Tu. Keenamnya mualat, mesti berturut-turut. Tidak boleh lebih daripada qadar senafas. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin. Tu tak mualat. Dia kena tarik nafas pun lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tu mualat. Ketujuhnya tartib, iaitu ikut susunan. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim. Habis cerita lagu tu. Kena mula berdawal. Tidak sah Fatihah dia. Kedelapannya diketahui Fatihah itu daripada permulaan hingga datang kesudahannya. Kesudahan Fatihah itu fardu di dalam sembahyang. Jadi dia kena tahu Fatihah tu daripada bismillah sampai waladhdallin itu fardu dalam sembahyang. Itu fardu dalam sembahyang. Kalau i'tiqad sunat maka hukum dia tak sah. I'tiqad sunat tidak sah Fatihah. Kena i'tiqad sah. Bila tidak sah Fatihah, tidak sahlah sembahyang. Tu okey, itu dalam kitab kita. Okey, takbiratul ihram. Dia hilang. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebahagian daripada rukun sembahyang. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut macam tadi itulah, tahrimuha at-taslim, tahrimuha at-takbir wa tahlil. Ni Fatihah silap. Takbir dah, patut pelik. Betul lah. Jadi Fatihah ni adalah sebahagian daripada rukun sembahyang. Fatihah ni mesti berlaku pada ketika berdiri setiap rakaat. Begitu juga kalau dia tu tidak tahu membaca Fatihah, dia mesti ganti dengan ayat Quran yang lain. Kalau tak tahu ayat Quran, ganti dengan zikir. Tak tahu zikir, ganti dengan doa. Tak tahu doa, diam qadar Fatihah. Gitu dia senyap itu. Jadi Fatihah ni wajib ketika mana sembahyang fardu dan juga ketika mana sembahyang sunat. Sama ada dia sembahyang sendiri atau sembahyang bermakmum atau sembahyang dengan imam. Sama ada sembahyang tu sembahyang sir ataupun jahar. Sama ada Fatihah tersebut dia baca dalam keadaan menghafal ataupun ditalqinkan orang ataupun melihat kepada mushaf. Tu semua wajib berlaku. Dia melihat kepada mushaf baru boleh baca Fatihah. Wajib lihat pada mushaf. Ataupun tak ada mushaf, dia pun tak hafal, orang talqin tepi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Tahu tu kira kalau disuruh mualaf hari dia. Sebab orang kena talqin. Talqin ni kira lambat sikit. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. La salata ay la sihhatus salati. Tidak sahnya sembahyang liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak sama sekali membaca Fatihah. Begitu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tu jelas tu, la tujzi'u, tidak memadai, tidak sah sembahyang, la yuqra'u, yang tidak dibaca, fiha, dalam sembahyang, bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah. Tu.
Jadi antara sebahagian daripada Fatihahnya ialah basmalah. Basmalah diperbahaskan oleh ulama fiqh, adakah dia sebahagian daripada ayat Quran, apatah lagi Fatihah ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i, basmalah sebahagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ayat surah Fatihah, apatah lagi sebahagian daripada Quran. Bukannya Fatihah saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ayat Quran yang paling sedikit 4 ayat, bukan 3. Kerana bismillah satu ayat daripada Al-Quran. Dan perbahasan berkaitan dengan syarat-syarat Fatihah ni kita sudah bahas pada majlis-majlis yang lepas. Jadi kita tak payah bahas dah lah. Syarat rokok. Syarat rokok itu 3 perkara. Dia buat 3 ya. Syarat rokok itu 3 perkara. Pertamanya, disahaja hendak pada tunduknya seorang. Jadi rokok ni wajib berdasarkan dalil daripada kitab Al-Quran. Warka'u ma'ar raki'in. Dia panggil warka'u ma'ar raki'in ni min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itlaq juz'u tapi naknya kul. Itlaq rokok tapi nak semayang. Bukannya bersuruh rokok semata-mata. Dan sabit dalam hadis dan berlaku ijma' ulama, rokok ini adalah sebahagian daripada semayang. Bahkan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib menyebutkan rokok adalah salah satu khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dalam syariat orang lain. Dan rokok tu adalah tunduk yang khusus lah. Tunduk yang khusus. Bukannya inkhinas yang macam kita tunjuk hari tu. Tu inkhinas tidak sah untuk rokok. Jadi kita kata dah sekurang-kurang rokok tu ialah dia tu sampai tangan dia, kalau takdir kata hulu tangan sampai tapak tangan dia tu di lutut, walaupun dia tak letak sungguh. Tapi kalau dia tunduk tu sekira-kira sampai jari saja, bukannya lutut, bukannya tapak tangan, itu tidak sah. Itu tidak sah. Jadi dia kata pertama sahaja, mana dia qasad untuk turun. Qasad turun untuk rokok. Kalau dia tidak qasad turun untuk rokok, maka tidak sah rokok dia. Dia kena bangun semula, rokok semula. Tidak boleh dia rokok selain daripada qasad, selain rokok. Ada boleh. Tiba-tiba tak internet macam apa? Mesti ada orang telefon ni. Lepas tu tak naik noti dulu. Apa tadi? Tak ingat. Bodoh. Apa tadi? Jadi dia teruk. Kau dia potong line yang ada ni. Okey. Jadi qasad, perlu qasad untuk rokok. Kalau qasad selain rokok tidak sah. Tidak sah. Mana dah tadi. Jadi kalau seseorang tu dia tunduk untuk sujud tilawah. Contoh dia tunduk dah untuk sujud tilawah ataupun untuk bunuh ular. Tiba-tiba dia tak jadi sujud tilawah. Dia jadikan tunduk dia tu untuk rokok. Maka tu tak memadai. Dia mesti bangun semula, tunduk balik. Sebab tadi dia qasad tunduk untuk sujud tilawah, dia qasad tunduk untuk bunuh ular. Jadi walaupun dia tunduk tu tak jadi nak sujud, tak jadi nak bunuh ular, dia pun rokok lah. Tak boleh, tidak sah. Kena bangun semula, wajib tegakkan semula tulang belakang dia dan rokok semula. Kalaulah dia tu syok, dia syok ketika mana sujud. Aku tadi rokok ke tak? Dia ketika ni semayang seorang. Ketika mana dia semayang seorang, dia syok. Aku tadi rokok ke tak? Ketika sujud. Tak kisahlah ketika sujud ke, duduk antara dua sujud ke. Maka bila dia syok, wajib segera dia bangun semula, rokok balik. Dan i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud semula. Itu kaedah dia. Kalaulah kita punya posisi tu bukan posisi yang kita lupa, maksudnya posisi selain daripada kita lupa, itu syok.
Contoh kita syok, rokok. Mana kita berada di posisi sujud ke, duduk antara dua sujud ke, qiyam rakaat seterusnya ke, kita pun teringat, rokok ke tak tadi? Wajib segera rokok. Dan apa yang kita buat tadi tu lagha. Kira tak kira? Lagha. Dia tidak kira. Mana ni? Okey. Kemudian tapi kalau makmum tak boleh lah dia patah balik sebab dia kena ikut tu imam. Jadi kalau makmum contoh tengah sujud ke duduk antara sujud, dia pun syok, tadi aku rokok ke tak? Tu dia kena tambah rakaat. Tak payah batal sembahyang. Tambah rakaat selepas daripada imam bagi salam. Tambah rakaat saja. Tidak boleh dia patah balik ke rokok. Patah balik ke rokok habis dia tak sembahyang dah dengan tu imam. Ataupun kalau dia niat mufaraqah bolehlah, tapi tak disunatkan dan tak digalakkan untuk niat mufaraqah ketika tu. Ada solusi dia, iaitu perlu tambah rakaat seterusnya pada selepas daripada tu imam beri salam. Jadi ada masalah yang dibuat oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Kalaulah seseorang itu seorang tu imam tunduk, kemudian makmum ni menyangka imam tu tunduk untuk sujud tilawah, untuk sujud tilawah, maka makmum pun ikutlah. Tiba-tiba rupa-rupanya dia nak rokok punya. Maka hak tu macam mana? Hak tu khilaf ulama antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Syekh Ramli rahimahullah mengatakan, kata memadai dah rokok tu tak payah patah balik berdiri. Syekh Ibn Hajar kata kena patah balik juga berdiri, kemudian rokok semula. Sebab tadi dia niat untuk sujud tilawah bersama tu imam. Rupa-rupanya tu imam tak sujud tilawah, padahal tu ayat sujud tilawah. Contoh. Maka Syekh Ibn Hajar kata wajib juga dia patah balik berdiri dan rokok semula. Adapun Syekh Ibn Hajar dia kata dimaafkan bagi makmum tersebut kerana ittiba' imam. Ittiba' imam. Begitu juga kalau seseorang tu nak rokok, qasad dah nak rokok, tiba-tiba jatuh, mana tu dia dah qasad dah nak tunduk rokok. Bila tunduk rokok jatuh. Bila jatuh dia wajib bangun semula kemudian rokok. Bangun semula kemudian rokok. Bukan terus rokok, bangun semula rokok balik. Tu kalau jatuh. Itulah sekitar perbahasan tentang rokok. Habis. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Keduanya meninggikan atas daripada bahu. Meninggikan atas daripada bahu sekira-kira sama rata punggungnya. Punggung seorang. Meninggikan atas daripada bahu. Apa maksud atas daripada bahu? Belah belakang ni, zahir badan ni. Bila kita sujud, yang tingginya adalah bahu dan ke atas. Ke atas ni menghala ke badan, ke punggung. Tu atas itu. Tu kena tinggi. Meninggikan atas daripada bahu sekira-kira sama rata punggungnya. Punggung seorang. Yang ni sama rata punggung dengan atas bahu. Apa maksud sama rata? Mana sama lah. Dia tak sama antara kepala dengan punggung, tapi sama dari sudut bahu dan ke atas. Sama-sama tinggi dengan punggung. Tinggi dengan punggung. Itu syarat sah untuk rokok. Tak ada apa. Jadi kalau dia tu sama rata antara kepala dengan punggung tidak sah. Kalau dia tu kepala atas, punggung bawah pun tidak sah. Dia kena punggung atas, bawahnya kepala, baru sah. Ketiganya diniatkan di dalamnya, di dalam rokok. Mesti niat lah. Niat apa tu? Niat nak turun. Niat nak turun. Bukan niat, bukan turun tu niat benda lain. Syarat i'tidal itu 4 perkara. Pertama, disahaja. Mana? Qasad. Sama macam rokok lah. Hendak bangkit. Kedua, berdiri betul pada tatkala mengata Rabbana lakal hamdu.
Kita pun dah faham dah. Rabbana lakal hamd, sunat bagi makmum, bagi imam sembahyang sendiri. Lepas tu bila sami Allah dulu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ataupun riwayat lain Rabbana walakal hamd. Ketiga, hendaklah bersuci tunduknya akan sujud. Ini tak faham. Siapa faham? Hendaklah bersuci tunduknya akan sujud. Benda pula. Hendaklah bersuci tunduknya. Dahlah tunduk. Sedangkan kita duduk bahaya tidak. Bersuci tunduknya akan sujud. Apa maksud dia? Tak faham. Siapa faham? Apa maksud bersuci tunduknya? Tunduk seorang akan sujud. Tak boleh nak ihtimal. Kalau nak kata on the way tunduk sujud dalam keadaan suci, boleh je. Tapi sekarang kita duk syarat, kita duk bincang syarat i'tidal. Syarat i'tidal dalam kitab-kitab fiqh tak ada sebut begitu. Tak ada kaitan dengan sujud pun. Tu Keempatnya, ditomakninahkan di dalamnya, di dalam rokok, di dalam i'tidal. Rokok pun sama, tomakninah. Wajib tomakninah qadarnya qadar subhanallah. Jadi kalau contohlah dia tu i'tidal dalam keadaan terkejut, kena rokok balik, kemudian i'tidal semula. Orang main bercut macam bola, letak dekat bawah pungkak dia, terkejut kawan tu berdiri, maka dia wajib rokok semula, dia naik balik. Macam rokok lah, sama. Kemudian ada pun syarat sujud itu 7 perkara. Syarat sujud tu 7 perkara. Pertama, disahaja pada sujudnya sujud seorang. Jadi sujud ni dia meletakkan satu juzuk, sekejap. Pertama, disahajanya pada sujud, yakni dia sujud dalam keadaan ada qasad. Dia sujud dalam keadaan ada qasad. Makna dia tidaklah turun tu dengan sebab benda lain. Mestilah dia turun tu mestilah dengan sebab sujud. Jadi kalaulah dia tu terjatuh daripada i'tidal, tersebab kena muka. Kalau terjatuh daripada i'tidal, tersebab kena muka, tanpa ada qasad untuk sujud, maka wajib dia kembali kepada i'tidal dan sujud semula. Wajib kembali kepada i'tidal dan sujud semula. Supaya dia tunduk tu dalam keadaan qasad untuk sujud. Kemudian kalaulah dia tu daripada i'tidal on the way sujud, memang nak sujud, dah niat dah untuk sujud, tiba-tiba tersebab, tu tak ada masalah. Kalaulah dia tu on the way sujud, on the way dah niat qasad untuk sujud dah, tiba-tiba tersebab, tu tak payah naik i'tidal semula, kerana dah ada niat. Yang tadi kita kata kena naik semula tu, kalau daripada i'tidal jatuh tersebab, kena naik semula, lepas tu turun semula. Tapi kalau dah turun dah, on the way turun tersebab, maka hak tu dah ada niat dah, boleh teruskan dia punya sujud. Sebab apa? Sebab sudah ada qasad. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, keduanya jangan berlapik dahinya, dahi seorang tatkala sujud itu. Jangan berlapik semua. Kalau berlapik separuh, kena separuh tak apa. Sebab dalam mazhab Syafi'i, rukun sujudnya di dahi itu kena sebahagian dahi, bukan semua. Tetapi sunatnya semua, kerana nak elok daripada khilaf mazhab Maliki yang kata wajib semua. Ketiganya, memberatkan kepala seorang. Memberatkan kepala lagu mana? Sekira-kira kalau kita letak kepala tersebut di atas kapah, ada kesan kat kapah tu, mana dia tertekan sikit. Kita dapat rasa dia punya kapah tu tertekan sikit. Tu berat. Keempatnya, meninggi akan bahu seorang. Tadi pasal apa? Tadi pasal sujud itu bahas. Silap tadi tu. Betul tadi tu. Allah, silap. Kita ingat sujud tadi tu. Ni rokok tadi tu. Tadi tu rokok tu.
Oh, ingat sujud tadi. Keduanya meninggikan atas daripada bahu sekira-kira sama rata punggungnya. Bahu dengan punggung sama rata. Oh, tu rukuk. Oh, silap. Ingat tadi tu sujud. Tadi kita syarah tu kut sujud tu, bukan kut rukuk. Tu yang kedua tu. Yang kedua meninggikan atas daripada bahu sekira-kira sama rata punggungnya. Atas pada bahu ni. Sampailah zahir tubuh badan belakang badan ni sampai ke punggung sama. Itu dia panggil akmalur rukuk. Kalau orang yang mampu buat akmalur rukuk, dia pergi buat aqallur rukuk, makruh. Makruh baru masuk semula. Dia baru teriak dia kata. Dia kata keempatnya meninggikan akan bahu seorang daripada atas. Ni bahu daripada atas ni sekira-kira tertinggi sedikit punggung seorang daripada kepala seorang. Jadi kalau waktu sujud barulah tinggi punggung daripada kepala. Kalau rokok sama saja kepala dengan punggung sama rata. Sekira-kira kalau letak papan tu dia boleh berdiri, dia boleh duduk situ. Tu jadi kalau kerana apa kena buat begitu? Kerana sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Barra telah melihat Nabi SAW sujud sedemikian. Itulah Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi sahabat meriwayatkan bagaimana Nabi SAW sembahyang. Maka Barra kata, hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Aku melihat Nabi SAW berbuat sedemikian, iaitu meninggikan punggung dan merendahkan kepala. Jadi kalau dia meninggikan kepala, maka tidak sah tanpa khilaf. Meninggikan kepala tidak sah tanpa khilaf. Kalau sama rata antara punggung dengan kepala, khilaf ulama, tetapi pandangan asah tidak sah. Pandangan asah tidak sah juga. Tapi kalau tidak mampu untuk meninggikan punggung dan merendahkan kepala, sebab dia berada di tempat kapal contohnya, yang mana kapal tu memang posisinya kena kepala lebih tinggi daripada punggung. Contohlah, dia mana-mana keadaan kepalanya kena tinggi daripada punggung, maka dia wajib juga sembahyang macam biasa, dia sujud macam biasa, wajib ulang semula sembahyang lepas pada tu. Wajib ulang semula sembahyang selepas pada tu, kerana an-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang berlaku ni seperti tak ada. Habis. Baru habis. Okey, satu lagi. Dia kata tadi apa? Ada isyarat tu. Dia kata tadi sujud jangan berlapik. Okey, sujud jangan berlapik. Kalaulah berlapik tersebut muttasil dengan dia, bersambung dengan dia, barulah dilarang. Kalaulah benda yang berlapik tersebut benda yang munfasil, benda yang di luar, mana benda yang bukan dipakai. Contoh, dia ambil sapu tangan, dia pun letak sapu tangan, dia letak dahi. Hak tu sah. Hak tu sah, tapi makruh. Tapi apa? Tapi makruh. Sebab apa sah? Kerana dia berada pada hukum munfasil, benda yang luar, bukan benda yang dia pakai. Begitu juga kalau dia letak dahi dia di atas tangan dia. Dia sujud-sujud, dia letak dahi atas tangan dia. Sah tak? Sah, tapi makruh. Sama ya. Kerana dia berada pada hukum munfasil. Hukum benda yang bercerai. Begitu juga Syekh kita ni dalam kitab Busyra Karim, dia bahas kalau seseorang itu sembahyang di atas tilam, yang mana tilam tu bergerak dengan sebab gerak dia. Adakah sah dia sujud di atas tilam tersebut? Jawapannya sah, kerana berada pada hukum munfasil. Dia bukan berada pada hukum muttasil, bukan dia pakai tilam tu, dia berada di bawah dan berpisah dengan tuan badan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kelima, hendaklah ada dahinya, dahi seorang itu betul, terhantar pada musallanya, musalla seorang. Musalla ni tempat sembahyang, iaitu hendaklah ada dahinya. Dahi ni satu juzuk daripada dahi, satu bahagian daripada dahi, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, wajib dia letakkan di atas tempat tempat sembahyang. Begitu juga dua tapak tangan, dua lutut, dua kaki. Dua kaki itu jari kaki tu, batin jari kaki. Satu juzuk daripada tapak tangan, satu juzuk daripada lutut, satu juzuk daripada
kaki, iaitu jari kaki. Hak tu wajib letak. Secara yakin lah, dengan yakin dia letak belakang, yakin. Kalau syak dia kena sujud semula, kerana tidak sah sujud tanpa 7 anggota tu sujud. Adapun hidung sunat saja letak. Mazhab Maliki wajib. Mazhab Maliki wajib. Tu apa lagi? Habis tu ialah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, keenamnya dipanjangkan sedikit batang leher seorang. Apa memanjangkan sedikit? Iaitu perut tak sentuh paha. Untuk lelaki. Untuk lelaki saja perut tidak sentuh paha. Maka dia punya leher itu panjang sikit lah. Lebar sikit supaya perut tak sentuh paha. Adapun perempuan kena sunat kafir, sentuh paha dengan perut. Ketujuhnya ditamakninahkan di dalam sujud. Tu senang lah sujud. Habis syarat duduk antara dua sujud. Syarat duduk antara dua sujud. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak sah takbir tapi sah mayang. Jadi tak dapat pahala sunat takbir itu sebab dia macam tak takbir. Sebab lebih daripada harakat. Sah mayang sah. Tak nak masalah. Sujud atas batas sah. Walaupun tak atas lantai, dia tak syarat lantai, dia syarat benda tu benda berpisah pada kita. Betul ya? Kalau benda bantal tu kita pakai atas kepala tu, tiba-tiba kita sujud dia mari begitu, tu tak betul ya. Kain serban sama. Kalau ditutup semua dahi tak sah. Kalau ditutup sebahagian lagi buka sah. Sah. Dia bukannya wajib semua dahi, satu juzuk daripada dahi saja. Kenapa kata legum? Tutup tangan. Tutup tangan. Okey, tutup tangan, tutup tangan, tutup kaki ketika sujud makruh bagi orang lelaki. Kalau orang perempuan sebab dia aurat, wajib tutup Tapi kalau perempuan tu atas pendapat yang kata seluruh tubuh dia aurat tu tak ada masalah lah kalau dia tutup tu. Macam contoh dia macam kita ni lutut kita aurat, itu wajib tutup. Asalnya anggota sujud itu sunat untuk buka. Bukan sunat untuk buka, mesti buka. Tapi disebabkan ada sebahagian anggota sujud kita tu ada yang aurat, maka wajib tutup. Kalau ada benda yang bukan aurat tapi tak wajib tutup, iaitu dahi. Baik, kerana dahi ni tak ada khilaf ulama, dia tu tempat untuk sujud. Adapun seluruh selain daripada dahi, khilaf ulama, para yang mu'tamad tetap juga 7 anggota tu sujud, anggota sujud. Kemudian kalau lutut memang kita aurat, perempuan lagi aurat lah. Kaki pun wajib tutup bagi orang perempuan sebab dia batin, walaupun batin kaki kalau terlihat batal, sebab dia tu wajib tutup aurat. Kita kalau pakai stocking waktu sembahyang makruh sebab menutup anggota sujud, iaitu kaki yang bukan aurat. Kalau tangan kita bukan aurat. Jadi kalau perempuan, kalau tangan tu, kalau dia andai katalah dia pilih pendapat muktamad kata seluruh tubuh tu tutup dengan tangan-tangan sekali, tak ada apa. Tapi kalau boleh buka tu, boleh ada ruang untuk tidak tutup tangan tu. Kalau atas pendapat yang kata sering muka, tapi aurat, bukan aurat dalam sembahyang tu selain daripada muka dengan tapak tangan, muka dan tapak tangan, selain daripada muka dan tapak tangan. Jadi tapak tangan disunatkan tidak tutup disunatkan tidak tutup sebab dia bukan aurat. Kalau tutup makruh. Kalau tutup dia adalah makruh. Kecuali kalau hajat, tutup muka makruh juga. Kita pakai mask kalau contohnya sembahyang makruh, kecuali ada hajat, contoh Covid hari tu. Tu tak makruh lah. Tutup hidung, tutup mulut makruh. Tutup dahi tak sah.
Tutup tangan, tutup kaki makruh. Tutup muka pun makruh juga. Itu tempat yang perlu dibuka ketika mana sembahyang. Kecuali lutut tak boleh, lutut memang aurat. Kaki bagi perempuan kena tutup. Tangan ni kena buka sepatutnya, sebab tangan tu bukan aurat di dalam sembahyang. Kita kena tengok itu aurat dalam sembahyang, muka, kecuali muka dan tapak tangan. Tapak tangan itu pula zahir dengan batin. Batin zahir, muka. Itu bukan aurat dalam sembahyang. Aurat yang seluruh tubuh tu hanya aurat kepada ajnabi saja bagi perempuan. Tu pun atas pandangan mu'tamad kata Syekh Abdul Hamid Asyirwani. Tapi kalau guna kitab usul kali kita ni, dia kata yang kata seluruh tubuh tu aurat nisbah pandangan, aurat nisbah hakikat, kecuali muka dan tapak tangan juga di hadapan ajnabi. Tu dalam Musyarah Karim. Tangan tu tutup. Lapik tak apa. Kalau lapik, kalau terbuka tak apa. Ya tu kalau tak nak elok apa kan. Kalau dia buka kan, terbuka aurat tu susah ke. Terbuka tangan ke. Kalau boleh elok tak apa. Kalau boleh elok tak apa. Kalau dia tak boleh nak elok, terpaksa apa kan. Kalau dia buka celah-celah tu takut selok tangan, tak sah pula lagi. Siapa yang upah Orang yang tak berdiri, orang yang tak berdiri upah. Upah siapa? Boleh ya kalau tidak membabitkan 3 gerakan yang banyak. Boleh lah kau. Tapi kalau menyebabkan 3 gerak banyak tak boleh ke? Contoh andai kata kalau dia sembahyang tu, dia boleh pegang, dia boleh sembahyang dalam keadaan pegang orang, dalam keadaan dia tidak buat perkara-perkara yang lebih daripada 3 kali gerakan yang besar. Boleh dia tak apa. Dia tak syarat orang sembahyang ke tak sembahyang. Dia hanya kata walau bimu'inin, walaupun ada orang yang menolong. Sama ada orang tu orang sungguh ataupun benda, tongkat ke, tangan pula dah, tiang ke, dinding ke, apa-apa, kursi ke, dia pegang kursi, dia boleh mampu berdiri. Dia mampu berdiri. Dia letak kursi kecil depan ke, dia letak tongkat dia. Ada lah ni tongkat, berdiri tongkat, berdiri kursi. Tu boleh berlaku. Ada lagi? Qasad maksudnya tak payahlah kata nawaitu apa semua tu. Mana kita memang turun nak sujud. Tu ya. Bukan turun tu sebab garu ke. Bukan. Tu ya. Tak payah kata nawaitu. Nawaitu sujuda lillahi ta'ala ya gitu. Dah? Ganti dengan surah dulu. Lepas tu zikir, lepas tu doa, lepas tu diam. Diam qada Fatihah. Okey. Tak. Meninggikan kepala daripada punggung batal tanpa khilaf. Kalau sama khilaf, pandangan mu'tamad batal. Kalau tak mampu untuk meninggikan punggung daripada kepala, bahkan hanya mampu untuk meninggikan kepala daripada punggung, teruskan sembahyang, tapi wajib i'adah. Kerana an-nadiru kal ma'dum. Benda yang jarang berlaku tu seperti tak ada. Seperti tak ada, maka seolah-olah kita buat benda yang tak sah lah dalam sembahyang, tapi sah ketika tu sebab tak mampu.
Sah dari sudut sembahyang sebab tak mampu. Apa maksud sah ketika sembahyang sebab tak mampu? Sekira-kira kalau kita mati, selesai dah sembahyang itu. Tapi kalau kita masih hidup lagi dan kita pun masuk dah ke darat, kita boleh sembahyang macam biasa, wajib ulang semula. Kalau masih dalam waktu, wajib qada semula kalau di luar waktu. Dan qada tersebut tak wajib segera kerana dia ada uzur. Sunat saja segera. Okay, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.